Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Afika binti Malik, bernombor matrik 204116. Baiklah, hari ini saya akan buat satu lisensi buku berkenaan buku Kajian Wacana dan Strategi Komunikasi, Teori dan Aplikasi. Buku ini ditulis oleh Normaliza Abdul Rahim pada tahun 2019 dan diterbitkan oleh Penerbit Universiti Malaysia Terengganu UMT. Buku ini mengandungi dua topik besar iaitu berkaitan dengan kajian wacana dan juga strategi komunikasi. Terdapat 7 bab dalam buku ini yang bermula daripada bab pertama iaitu kajian wacana, teori dan pendekatan wacana, analisis wacana tekstual dan ujaran, strategi komunikasi, taksonomi dan pendekatan strategi komunikasi, analisis strategi komunikasi dalam kalangan kanak-kanak, dan yang terakhir adalah cadangan kajian akan datang. Baiklah, kita teruskan kepada bab pertama iaitu kajian wacana. Okey. Seperti mana yang kita tahu, wacana merupakan bahasa daripada individu atau kumpulan yang berbentuk ujaran, interaksi, teks dan tulisan. Menurut Asma Haji Omar, wacana ialah keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulis, iaitu sistem bahasa dan unsur-unsur luar daripada sistem bahasa yang menyumbang ke arah menjadikan penuturan atau tulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam berkomunikasi. Baiklah, dalam bab ini juga disertakan beberapa definisi wacana menurut beberapa orang tokoh yang terdiri daripada Edmund 1981, Kamus Dewan edisi keempat, Asma Haji Omar 1986, Ramina Haji Sabran dan Rahim Syam 1985, Normaliza Abdul Rahim 2014 dan 2018, Stubb 1983 dan Brown dan Yuli 1983. Baiklah, apa yang dapat disimpulkan daripada bab 1 ini? Wacana dapat didefinisikan dan difahami dengan jelas dengan merujuk kepada wacana berbentuk teks, tulisan, ujaran dan interaksi. Malah, wacana ini akan jadi lebih jelas apabila kita menghuraikan dengan lebih terperinci dan lebih teliti. Baiklah, kita akan teruskan kepada bab 2 iaitu teori dan pendekatan wacana. Dalam bab 2 terdapat sejumlah teori dan pendekatan wacana yang telah diperkenalkan oleh tokoh wacana ataupun pakar wacana. Pendekatan wacana ini telah diperkenalkan bagi tujuan untuk memudahkan proses analisis dijalankan. Teori yang pertama adalah teori analisis wacana Brown dan Yule 1983. Brown dan Yule telah menyenaraikan 4 elemen wacana yang meliputi elemen pra-andaian, implikator, rujukan dan inference. Teori yang kedua adalah teori analisis wacana Stubb 1983. Menurut Stubb, analisis wacana merujuk kepada kajian bahasa terhadap ayat dan klausa. Dalam erti kata lain, analisis wacana adalah untuk mengkaji unit linguistik yang lebih besar, misalnya perbualan atau teks bertulis. Teori Stubb memfokuskan kepada linguistik wacana yang terdiri daripada pendekatan linguistik wacana, keboleh-ramalan, fonoteknik, tata bahasa, intuisi tentang urutan wacana, keboleh-ramalan dan idealisasi, kawalan struktur bermaksud, wacana canonical dan idealisasi, analogi dan kesimpulan. Teori yang ketiga adalah teori analisis wacana kritis Van Dijk 1977. Van Dijk 1977 pula membahagikan analisis wacana kepada beberapa elemen iaitu makro dan mikro, kuasa kawalan, kawalan wacana awam dan kawalan pemikiran. Setiap elemen mengandungi huraian yang perlu dianalisis dan elemen tersebut disenaraikan dalam bentuk jadual. Baiklah, kita teruskan kepada teori analisis wacana kritis Fairclough 1995. Teori analisis wacana kritis ini telah disenaraikan dalam bentuk jadual. Levinson 1983
menulis semula prinsip ujaran berpandukan pendapat GRIS 1969 yang terdiri daripada prinsip kooperasi, maksim quality, maksim quantity, maksim relevant, maksim kesopanan. Baiklah, kita teruskan kepada pendekatan analisis wacana daripada Normaliza Abdul Rahim 2018. Pendekatan analisis wacana oleh Normaliza Abdul Rahim dalam jadual ini diperkenalkan bertitik tolak daripada beberapa kajian yang telah dijalankan sebelum ini. Kajian itu melibatkan ujaran dan interaksi daripada kanak-kanak, remaja, pelajar, universiti dan masyarakat keseluruhannya. Teori ini dihuraikan dalam beberapa elemen yang terdiri daripada perandaian yang melibatkan institusi dan konteks. Yang kedua adalah emosi, melibatkan emosi positif, negatif dan emosi bercampur. Yang ketiga adalah nilai dan budaya yang terdiri daripada diri, masyarakat dan adat. Yang keempat bahasa yang terdiri daripada bahasa pertama, kedua, ketiga, formal dan tidak formal, kesalahan bahasa dan juga linguistik. Inference yang terdiri daripada rumusan keseluruhan, rumusan topik perbincangan dan juga penutup kata. Baiklah, yang kedua adalah teori analisis wacana dan Normaliza Abdul Rahim 2018D. Teori analisis ini bertitik tolak daripada teori dan pendekatan analisis wacana yang dihuraikan. Teori wacana ini difokuskan lagi supaya data dapat dianalisis dengan lebih baik dan bertepatan dengan suasana dan keadaan masyarakat masa kini. Teori analisis wacana terdiri daripada 3, iaitu kandungan, konteks dan andaian. Baiklah, rumusan daripada bab 2. Setiap teori dan pendekatan analisis wacana dihuraikan dengan terperinci supaya boleh digunakan dalam analisis data yang diperoleh. Adalah wajar supaya pemilihan teori dan pendekatan yang sesuai dan tepat diutamakan supaya huraian dan analisis data dapat difahami dengan jelas. Kita teruskan kepada bab 3, iaitu analisis wacana, tekstual dan ujaran. Kajian analisis wacana meliputi 3 kajian, iaitu kajian wacana tekstual lirik lagu, wacana tekstual cerita sosial dan ujaran dalam kalangan kanak-kanak autism. Untuk pengetahuan semua, kanak-kanak autism merupakan kanak-kanak yang mempunyai gangguan perkembangan saraf yang boleh menyebabkan kesukaran untuk berkomunikasi, menjalankan interaksi sosial dan masalah tingkah laku. Kanak-kanak ini mempunyai dunia mereka sendiri dan berinteraksi dengan orang lain merupakan satu perkara yang sukar. Nilai sosial, analisis wacana tekstual dianalisis melalui lirik lagu dan cerita sosial, manakala ujaran kanak-kanak dianalisis dengan mengambil kira ujaran kanak-kanak terhadap lirik lagu dan cerita sosial tersebut. Nilai sosial bertujuan untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya kepribadian yang mulia. Dengan wujudnya nilai dalam diri, maka negara akan menjadi lebih aman dan sejahtera. Nilai sosial boleh diterapkan dalam kumpulan masyarakat dan individu. Kumpulan masyarakat dan individu yang boleh dikaitkan adalah seperti keluarga, jiran tetangga, pelajar sekolah, pelajar universiti, masyarakat setempat dan juga individu. Nilai sosial dalam kajian ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu nilai sosial dalam cerita sosial, nilai sosial dalam lagu kanak-kanak dan nilai sosial dalam kalangan kanak-kanak autism. Ciri-ciri nilai sosial dan lagu sosial adalah seperti watak yang dicontohi, perwatakan yang mempunyai nilai, plot yang menarik, plot yang mudah difahami, latar cerita yang pelbagai dan berkaitan, teladan yang baik, budaya dan emosi yang positif. Terdapat juga metodologi yang disediakan dalam buku ini, iaitu untuk bab 3. Terdapat 3 kajian dalam buku ini. Kajian pertama meliputi kajian wacana tekstual model penceritaan nilai sosial melalui cerita kanak-kanak.
kajian tentang wacana, tekstual cerita sosial dan wacana ujaran dalam kalangan kanak-kanak autism. Ketiga-tiga ini menggunakan pendekatan asli wacana yang cadangkan, iaitu menganalisis 3 elemen, iaitu kandungan, konteks dan andaian. Baiklah, seterusnya kita pergi ke, terdapat model penceritaan nilai sosial cerita kanak-kanak. Yang pertama daripada keluarga, yang kedua diri, yang ketiga saya yang istimewa, dan keempat saya tahu, 5 saya faham. Cerita sosial, kajian wacana tekstual cerita sosial akan menganalisis 5 cerita sosial yang bertajuk keluarga saya yang istimewa, nenek dan datuk, hati dan jiran. Cerita ini ditulis bagi tujuan memberikan kesedaran kepada masyarakat keseluruhannya serta kanak-kanak istimewa, iaitu kanak-kanak autism. Baiklah, cerita sosial ni yang telah saya baca dan telah saya fahami, iaitu semua, iaitu keluarga saya istimewa, nenek dan datuk, hati dan jiran. Semua ini melibatkan seorang kanak-kanak autism yang bernama Alim. Alim mempunyai sebuah keluarga yang sangat sayangkan dia, yang terdiri daripada ibu dan bapa dia, Abang Imran iaitu abang dia, dan Kak Madinah kakak dia, dan Aisyah iaitu adik dia. Alim juga mempunyai datuk dan nenek dan juga yang berada di kampung. Alim ni seorang kanak-kanak yang sangat baik, mempunyai nilai-nilai positif, dan juga dia ada juga kawan baik dia, serta dia sangat hormat pada jiran dan orang sekeliling. Untuk cerita sosial yang pertama, iaitu cerita sosial nenek dan datuk. Cerita sosial nenek dan datuk ni menceritakan tentang kisah Alim yang akan pulang ke kampung nenek dan datuk dia di Kajang. Alim ni ada dua belah pihak lah, nenek dan datuk, iaitu belah pihak mak dia dan belah pihak atuk dia. Di sini menceritakan tentang Alim yang menangis disebabkan dia tidak nampak ataupun tidak perasan yang reban ayam nenek dan datuknya telah dipindahkan tempat lain. Dia merasakan yang datuk dan neneknya tak lagi membela tidak lagi membela ayam dan itik di kampung. Jadi Alim sangat kecewa. Sebenarnya ayam tu ada je lagi tapi dia tak nampak. Tapi mungkin dia anak-anak autism, kanak-kanak autism, so dia sangat tersentuh dan mudah untuk menangis. Dan cerita sosial 2 yang bertajuk Saya Istimewa. Cerita sosial 2 ni melibatkan ayah Alim yang membawa balik buah-buahan untuk anak-anak dia yang dia beli dekat pasar tani. Jadi ayah Alim ni sangat-sangat suka sekiranya anak-anak dia berkongsi makanan. Jadi Alim ini ada sifat yang suka berkongsi makanan dengan orang lain. Jadi dia berkongsi makanan kepada kawan baik dia, merangkap jiran sebelah rumah dia. Dia merasakan dengan berkongsi makanan itu merupakan satu nilai positif dan harus dilakukan. Jadi cerita-cerita sosial ni akan dihuraikan dalam bentuk kandungan jadual dan diandaikan, membuat beberapa andaian dalam konteks cerita sosial. Jadi dapat kita simpulkan dekat cerita sosial ni terdapat watak-watak yang terdiri daripada ahli keluarga Alim, dan kesemua cerita sosial ini akan merupakan bentuk penceritaan, iaitu terhadap jalan cerita ataupun plot, bentuk penceritaan serta dialog. Dialog dalam penceritaan ini untuk memperkuatkan lagi jalan cerita supaya setiap watak berpeluang untuk memberikan ucapan. Jadi daripada kisah-kisah ataupun cerita-cerita sosial ni dapat disimpulkan bahawa terdapat penulis cuba untuk mengeluarkan atau menghuraikan nilai-nilai positif ataupun nilai-nilai murni yang perlu dicontohi dan yang dituturkan oleh kanak-kanak autism yang dalam watak
cerita sosial tersebut. Jadi itu saja untuk bab 3. Kita pergi kepada bab 4, strategi komunikasi. Strategi komunikasi digunakan sebagai percubaan sistematik oleh pelajar untuk mengutarakan atau memecahkan kod dalam bahasa sasaran dalam situasi ketika peraturan sistematik bahasa sasaran belum dibentuk, iaitu daripada Terrain 1980. Komunikasi ini dilakukan dalam bentuk kumpulan kecil dan kumpulan besar. Ada kalanya komunikasi berlaku melalui peralatan digital yang terkini bagi tujuan menyampaikan mesej dengan lebih berkesan dan cepat. Biasanya, komunikasi berlaku dengan menggunakan strategi yang bersesuaian dengan masa, tempat dan keadaan. Dalam bab 4 strategi komunikasi ini dihuraikan juga pendapat-pendapat ataupun definisi-definisi tentang komunikasi daripada tokoh-tokoh yang terkemuka. Saya pilih salah satu daripada tokoh, Zephyrus et al. 2018 menyatakan bahawa strategi komunikasi perlu dilakukan dalam apa jua keadaan. Hal ini kerana strategi komunikasi dapat memberi peluang kepada semua yang terlibat dalam komunikasi berpuas hati kerana mesej yang difahami dapat difahami dengan baik. Dan yang kedua, oleh Normaliza Ibrahim 2019 menjelaskan bahawa setiap apa yang ingin disampaikan atau ingin diujarkan perlu menitik beratkan perasaan penerima. Kerana perkara ini penting bagi nilai yang baik serta budi pekerti yang tinggi dalam diri seseorang. Bab seterusnya adalah bab 5, iaitu taksonomi dan pendekatan strategi komunikasi. Menurut Terrain 1974 menjelaskan bahawa terdapat 5 elemen dalam strategi komunikasi, iaitu pengelakan, parafrasa, pemindahan secara sedar, meminta pertolongan dan mimikan. Seterusnya, Terrain juga menyatakan bahawa cipta perkataan baru, iaitu membuat kata baharu untuk berkomunikasi dengan berpandukan konsep yang diinginkan. Misalnya, bola angin untuk belon. Strategi seterusnya, parafrasa, iaitu ciri-ciri atau tindakan dan bukannya menggunakan struktur bahasa sasaran yang sesuai. Johnston 1989 menyenaraikan 9 strategi komunikasi, iaitu pertukaran kod, terjemahan literal dan asing, cipta perkataan baru, pemudahan, generalisasi, parafrasa, menghidupkan semula dan menghampiri, mewujudkan identiti asing dan rayuan untuk penambahbaikan dan pengesahan. Baiklah, kita teruskan kepada taksonomi strategi komunikasi oleh Doniel dan Scott 1999. Menurut rajah 7, iaitu taksonomi strategi komunikasi oleh Doniel dan Scott. Baiklah, teruskan kepada pendekatan strategi komunikasi oleh Normaliza Ibrahim, yang terdiri daripada sikatan, perkataan baharu tiada makna, penafian ataupun percanggahan, persoalan, pengulangan, perujukan, pembetulan kendiri, tajuk berlainan atau pengabaian mesej, celahan, penangguhan senyap, teragak, bunyi atau ketawa, terjemahan literal, pertukaran bahasa, imajinasi, kesopanan, parafrasa dan yang terakhir adalah meminta pertolongan. Baiklah. Pendekatan strategi komunikasi pada rajah di atas, iaitu rajah 8 oleh Normaliza Ibrahim, menjelas menunjukkan pendekatan strategi komunikasi yang sesuai digunakan dalam interaksi, ujaran, tulisan dan teks. Pendekatan strategi komunikasi ini telah menyenaraikan semula serta mewujudkan pendekatan strategi komunikasi yang baharu dalam menganalisis dengan lebih tepat dan jelas. Baiklah, bab 6, iaitu analisis strategi komunikasi dalam kalangan kanak-kanak.
Dalam bab 6, sampel kajian yang terdiri daripada 10 pelajar sekolah rendah berumur antara 11 dan 12 tahun di Selangor. Sampel kajian diberi tema perbualan iaitu aktiviti dalam dan luar kelas yang perlu dibincangkan. Jadi setiap perbincangan diberi masa 15 minit. Dalam bab 6, terdapat 16 pendekatan strategi komunikasi iaitu singkatan, perkataan baharu tiada makna, penafian, percanggahan, persoalan, pengulangan, perujukan, pembetulan ke diri, topik berlainan, pengabaian mesej, celahan, penangguhan, terjemahan literal, pelbagai bahasa, pertukaran bahasa, imajinasi dan kesopanan. Data juga dianalisis dengan menggunakan frekuensi bagi setiap strategi komunikasi. Jadi dalam bab 6 dapat juga keputusan dan perbincangan yang pada dalam keputusan dan perbincangan dihuraikan dengan lebih terperinci setiap 16 pendekatan strategi komunikasi tadi. Jadi setiap data yang diperoleh akan dihuraikan dalam setiap strategi komunikasi. Seterusnya kita pergi kepada cadangan dan implikasi pada bab 6. Kajian pada bab 6 ini memberi implikasi kepada masyarakat, guru, ibu bapa dan pelajar sekolah. Masyarakat keseluruhannya mendapat manfaat dengan memberikan komunikasi yang baik serta berkesan apabila memulakan perbualan atau perbincangan. Melalui analisis pendekatan strategi komunikasi ini, komunikasi seseorang akan lebih berkesan dan bermakna. Jadi, tidak akan timbul kekeliruan dalam makna ujaran yang didengari, malah interaksi akan lebih tertumpu kepada mesej yang ingin disampaikan, difahami dengan jelas. Baiklah, kita dah pun masuk kepada bab 7. Itu bab yang terakhir dalam buku kajian wacana dan strategi komunikasi, teori dan aplikasi. Bab 7 dalam cadangan kajian yang akan datang. Kajian analisis wacana dan strategi komunikasi dapat memberi kesan dalam pemahaman setiap tulisan, teks, ujaran dan interaksi. Oleh itu, bab 7 ingin mencadangkan kajian lain yang berkaitan dengan wacana dan strategi komunikasi. Yang terdiri daripada bahasa isyarat, bahan bercetak, bahan elektronik dan media sosial. Terdapat 3 topik besar iaitu bahasa isyarat, bahasa bercetak dan juga bahan elektronik dan media sosial. So, setiap tajuk besar ini dihuraikan lagi lah apa itu bahasa isyarat dan bahan bercetak yang digunakan dalam kajian ini serta bahan elektronik dan media sosial yang digunakan. Jadi dalam buku ini juga ada rujukan, senaraikan rujukan yang dirujuk serta indeks, serta pada awalnya saya lupa nak cakap tentang isi kandungan yang telah saya uraikan pada awal video. Dan juga terdapat prakata daripada profesor sendiri, penulis sendiri, Dr. Nur Mirza Ibrahim. Serta itu sahaja. Jadi itu sahaja untuk resensi buku kajian wacana dan strategi komunikasi, teori dan aplikasi. Pada keseluruhan buku ini, saya mendapati bahawa terdapat banyak input yang saya perolehi daripada, termasuklah mengenai wacana, mengenai kajian wacana dan strategi komunikasi. Bab yang saya paling suka dalam buku ini adalah bab 3 yang melibatkan analisis wacana, tekstual dan ujaran. Okey, bab ni bab paling panjang kerana banyak cerita sosial yang telah diperkenalkan atau banyak cerita sosial yang banyak memberi input ataupun kesan-kesan positif. Daripada kisah cerita sosial ni, saya dapat mengetahui atau mempelajari bahawa kanak-kanak autism ini merupakan kanak-kanak yang mempunyai kelakuan yang baik.
dan kita perlu untuk mencorakkan, terutama ibu bapa perlu mencorakkan kanak-kanak tersebut supaya menjadi lebih baik. Jadi itu sahaja untuk lisensi buku kajian wacana dan strategi komunikasi daripada saya. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.